Assalamualaikum. Salam nadi ilmu, amalan membaca. Mekas sejambak bunga gubahan, jatuh sekuntum di atas peti. Amalan membaca suruhan Tuhan, Al-Alaq turun menjadi bukti. Nama diberi Alia Umairah binti Ghazli. Saya merupakan seorang pelajar tingkatan 4 yang sedang menuntut ilmu di Sekolah Agama Menengah Parit Baru. Saya juga merupakan seorang pengawas sekolah. Izinkan saya memetik kata-kata Buya Hamka berkaitan amalan membaca yang mana menurutnya membaca buku-buku yang baik bererti memberi makanan rohani yang baik. Kata-kata penuh hikmah ini memberikan saya suatu semangat dan kekuatan untuk terus menjadikan aktiviti membaca sebagai amalan yang wajib dilakukan dalam kehidupan saya. Justru, ayuh dengar-dengarkan perkongsian resensi buku daripada saya berkaitan sebuah karya hebat bertajuk Nabatah. Buku ini merupakan karya tulisan Muhammad Khairi Haji Halimi, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2015. Apa yang menarik tentang buku ini ialah kita dapat mengetahui bagaimana nasib haiwan liar di hutan dan bagaimana untuk melindungi spesies terancam. Penulis telah berjaya mempersembahkan jalan cerita dengan menarik dan berjaya menambat hati saya dengan susunan ayat yang teratur. Bahasa yang digunakan oleh penulis juga sangat mudah untuk difahami. Buku yang mengandungi 399 halaman muka surat ini boleh dimiliki dengan harga yang berpatutan pada RM1960 sen di Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Judul karya ini iaitu Nabatah merupakan perkataan bahasa Arab yang bermaksud tumbuh-tumbuhan. Uniknya karya ini mengisahkan tentang kamel dan kasih yang merupakan salah satu spesies terancam dan berusaha untuk melindungi habitatnya daripada sifat manusia yang tamak akan kekayaan. Sifat kamel yang bertanggungjawab dalam menjaga dan melindungi wilayah yang telah diwarisi oleh nenek moyangnya. Garapan cerita karya ini dimulakan dengan suasana yang tenang dan harmoni yang dirasai oleh haiwan yang tinggal di wilayah Nabatah. Namun, timbul konflik dalam kisah ini apabila pergaduhan antara haiwan di habitat tersebut berlaku disebabkan rasa putus asa mereka untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. Pemburu haram yang menceroboh dan mengganggu ketenangan dan keselamatan penduduk di wilayah Nabatah ini telah meragut banyak nyawa. Kamel selaku ketua mengajak rakan-rakannya untuk menjaga habitat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Cantiknya kisah ini apabila penulis mengakhirinya dengan telerainya konflik yang berlaku apabila rancangan kamel untuk menumpaskan musuh-musuh mereka telah berjaya menjaga wilayah Nabatah serta mengembalikan hak mereka seperti sedia kala. Para pendengar sekalian, sia-sialah kita membaca jika kita tidak mengambil iktibar dan pengajaran di sebalik kisah yang telah dinukilkan. Pengajaran yang telah saya perolehi daripada kisah ini mempunyai 2 indikator penting, iaitu yang pertama, cabaran pemimpin masa kini. Benarlah sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang bermaksud, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab atas kepimimpinanmu. Yang kedua, bermaaf-maafan sesama kawan dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Seperti hadis Nabi, man la yarham, la yurham, barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak dikasihi. Duhai para pendengar, justru tidak keterlaluan untuk saya katakan bahawa karya tulisan Muhammad Khairi Haji Halimi ini sangat bermanfaat dan memberi ibrah serta nota-nota penting yang mampu menjadikan panduan dan pedoman bagi kehidupan kita sepanjang hayat. Sebelum saya akhiri kalam ini, ingin saya kongsikan kata-kata pencetus revolusi minda oleh Erwin Meredith yang berbunyi, kuasailah semua buku, tapi jangan sampai buku kuasai anda. Membacalah untuk hidup, bukan hidup untuk membaca. Ayuh, ambillah buku dan teruskan membaca. Membaca, bangsa berjaya. Pohon pedada di dalam taman jadi idaman si anak rusa. Marilah kawan, marilah teman, kita membaca sepanjang masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.